Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ehsan Yahya dan ini Agenda Awani. Bila kita bercakap berkaitan dengan kebebasan, kemerdekaan, kita pastinya telah melaluinya. Tetapi ada negara-negara yang mungkin berada pada tahap persoalan bila negara mereka akan bebas daripada penjajahan, daripada kekejaman dan sebagainya. Kita nak melihat kepada angka-angka yang munasabah dan merupakan fakta penting untuk kita faham dan juga dunia mengetahui. Dengan 173,000 lebih buah kediaman rakyat Palestin musnah dan mengakibatkan lebih daripada 1.3 juta rakyat Palestin kehilangan tempat tinggal dan hampir 19,000 ataupun lebih persegi ataupun kilometer persegi tanah rakyat Palestin dirampas. Ini perkara yang mungkin memberi kita satu gambaran bahawa adilkah untuk mereka. Kita bercakap hal ini dengan lebih lanjut bersama-sama tetamu saya di studio, Ustaz Said Ahmad Israq Said Ibrahim yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Iris Institute bersama-sama saya di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz bersama-sama dengan Asra Awani. Ini isu penting, isu global untuk kita bercakap. Bukan hari ini tetapi sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Bermula tahun 1948 mungkin rentetan ini berlaku dengan pelbagai cerita dan juga kisah yang mungkin menyentuh seluruh rakyat dan juga masyarakat Islam di seluruh dunia. Tetapi perjalanan ini sekarang ini bagaimana Ustaz melihatnya untuk memastikan adakah sinar kemerdekaan, sinar kebebasan bagi negara-negara seperti Syria, Palestin dan juga Yaman ini? Kalau seperti yang tadi pun disebut pada awal tadi kan tentang fakta-fakta dan nombor-nombor yang menunjukkan kesan daripada konflik di sana, dan kalau boleh saya tambah misalnya yang berlaku juga di negara seperti Syria dan juga di Yaman. Misalnya di Syria sekarang ni hampir boleh kata separuh daripada populasi telah terkeluar daripada rumah asal mereka. Can we imagine, maknanya separuh daripada populasi keseluruhan Syria tidak lagi berada di rumah asal mereka. Dan orang buat satu estimation sepanjang sedekad konflik di Syria tu misalnya, kerugian ekonomi dah mencecah mungkin 1 trilion US dollar. So imagine berapa jauh ke belakang patah balik negara itu daripada sebuah negara yang mungkin negara umat Islam yang sepatutnya boleh menyokong perjuangan dan membantu umat Islam di Palestin, tapi Syria sendiri akhirnya lemah pada waktu ini. Begitu juga kalau kita tengok di Yaman, untuk menambah juga statistik kan. Misalnya di Yaman sekarang ni kalau mengikut laporan tahun lepas menyebut setiap 5 minit kanak-kanak di bawah 5 tahun meninggal dunia kerana kekurangan makanan dan sebagainya lah. So itu tahap teruknya negara-negara ni kan. Maknanya dari sudut rakyatnya, dari sudut populasinya, kalau kita kata tidak ada perang pun, untuk mereka bangkit semula membina negara mereka dengan keadaan yang ada perlu mengambil masa mungkin 30-40 tahun. So ini negara macam Syria dan Yaman ni mungkin kita boleh kata konfliknya agak baru berbanding Palestin. So imagine Palestin dah berapa lama tenggelam dalam konflik dan dibiarkan, dibenamkan dan dipastikan konflik ini berterusan. Sekiranya mereka nak meraih semula kemerdekaan dan meraih semula pembangunan yang asal sebelum datangnya Zionis ke tanah Timur Tengah ini, bayangkan berapa tahun yang diperlukan, dan satu usaha yang sangat besar sebab begitu dalam dan begitu sebenarnya skalanya dari sudut dalam dan besarnya konflik yang berlaku di Timur Tengah tu boleh kita faham sangat dahsyat. Dan kalau nak faham secara gambarannya lah konflik yang berlaku tu. Ini isu yang mungkin ada dalam kalangan masyarakat melihat bahawa perlu atau tidak kita memikirkan isu-isu global apabila mungkin ada isu-isu tempatan yang masih lagi belum selesai dan sebagainya. Tetapi bila kita bercakap berkaitan dengan kemanusiaan, kebersamaan, perpaduan dalam kalangan masyarakat Islam khususnya, adakah Ustaz melihat kepada perkara ini jelas untuk membawa kepada sesuatu yang lebih membawa sinar kepada negara-negara seperti ini? Dan sebenarnya kalau kita nak berkaitkan kenapa kita membincangkan isu ni, dia secara perlahan-lahan akan terkena pada batang hidung kita juga. Eventually it will come to us lah kan, dalam bahasa lainnya. Maknanya apa yang berlaku di sana sebenarnya akan berlaku juga di negara-negara Islam yang lain. Sebab itu saya sebut apa yang berlaku di Palestin dah berdekad-dekad lamanya. Sekarang ni kita melihat pattern berlaku juga usaha untuk
membenam atau menjejaskan kekuasaan atau kekuatan umat Islam di negara-negara yang berjiran dengan Palestin. Sebab itu kita tengok konflik berlaku di Syria, konflik berlaku di Yaman, bahkan di seluruh negara-negara yang di Syam, negara-negara Afrika Utara dan sebagainya. Apa yang berlaku di Palestin akan berlaku kepada mereka tidak lama lagi. Dan mungkin sama ada pemimpin mereka sedar atau tidak. Apa yang berlaku kepada Palestin akan berlaku kepada mereka tidak lama lagi. Apa yang berlaku di Palestin? Yang berlaku di Palestin seperti yang disebut ialah satu masalah ataupun satu jenayah kepada kemanusiaan itu sendiri. Satu genocide. Saya suka untuk melontarkan istilah apa yang berlaku di Palestin sebenarnya adalah satu genocide. Genocide yang mungkin orang kata ada je rakyat bangsa Palestin yang masih boleh hidup, tapi sebenarnya yang boleh dibenarkan hidup ialah yang sanggup menerima kewujudan negara haram Israel, yang sanggup tunduk kepada sejarah palsu yang ingin diangkat oleh rejim Zionis Israel dan sebagainya. Baru tadi saya tengok berita kan, maknanya rejim Zionis Israel sekarang ni tengah cuba ubah semua silibus sejarah kepada sekolah-sekolah yang anak-anak Palestin ni belajar. Dan mereka tidak akan kenal lagi Palestin sebagaimana yang asalnya. Tidak ada lagi Palestin, tidak ada lagi sejarah umat Islam di Palestin. Hapus. Jadi sama ada genosid secara fizikal maupun genosid secara sejarah, penghapusan sejarah, penghapusan jati diri dan sebagainya. Dan sebab tu saya sebut konflik yang berlaku di negara-negara yang lain juga sebenarnya akan menghala ke situ. Bermakna total wipe out kepada umat Islam. Total wipe out kepada umat Islam kerana mereka Islam dan kerana mereka mempertahankan sebuah wilayah yang dahulunya secara adilnya dan secara haknya berada di dalam pentadbiran dan penjagaan umat Islam. Dan sebelum datangnya Zionis yang secara haramnya melakukan tindakan-tindakan mereka. Ustaz, Zionis ini secara nyata dia tidak bergerak sendiri, tetapi ia ada sokongan-sokongan padu negara-negara tertentu contohnya. Tetapi untuk kita melihat kepada bagaimana untuk memerdekakan atau membebaskan negara-negara seperti Yaman, Syria dan juga Palestin ini, apa yang mereka perlukan, apa yang mereka mahukan selain daripada kita bercakap dan juga berbual secara global ataupun memberi pandangan dan sebagainya, tetapi asasnya apa yang mereka perlukan daripada dunia? Kita boleh umpamakan misalnya rakyat di Palestin ni umpama frontliner kita. Dulu kita dalam COVID, kita ada frontliner dan kita yang mungkin duduk di rumah yang boleh layan internet dan sebagainya, kita mengharapkan kepada frontliner kita untuk berjuang berdepan dengan virus. Umpama begitulah sebenarnya rakyat Palestin ialah frontliner kita dalam isu mempertahankan kesucian, dan dalam konteks tanah Palestin dia bukan sekadar itu ialah kita panggil watan tanah air mereka sahaja. Itu ialah tanah suci bagi seluruh umat Islam sebagaimana sucinya Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan sebagainya kan. Jadi mereka berada di situ berjuang mewakili kita. Dan sepatutnya mereka mendapat pertolongan padu daripada rakan-rakan yang terdekat, iaitu negara-negara Arab. Kan, jiran, patutnya jiran orang pertama tolong kan. Dan kemudian juga mendapat sokongan padu daripada saudara seagama yang kita ni yang walaupun jauh di Asia Tenggara dan sebagainya. Kan. Jadi sokongan kepada mereka ni maknanya yang pertama untuk memastikan mereka ni kekal duduk berjuang di Palestin mempertahankan kewujudan. Sebab sekarang ni maknanya Zionis mahu mereka ini tidak wujud. Jadi mempertahankan kewujudan dengan melawanlah dengan segala apa menunjukkan bahawa mereka tidak terkesan, diserang pun teruskan kehidupan, teruskan bersekolah, teruskan duduk di Gaza walaupun seolah-olah penjara, seperti penjara Gaza tu kan, dihalang daripada mendapat makanan dan sebagainya, teruskan kewujudan. Dan sepatutnya ini dibantu oleh negara-negara Arab yang lain. Tapi ini juga kita lihat tidak berlaku. Sekarang ni berlaku trend yang diusahakan oleh Zionis. Dan saya rasa mungkin kita boleh bincang juga tentang trend normalisasi. Trend normalisasi itu sendiri dengan tujuan memecah belahkan negara-negara Arab dan membuang satu concern penting bagi negara Arab, iaitu membantu orang Palestin sebagai saudara seagama dan sebagai negara yang sebenarnya sebahagian daripada negara-negara Arab. Dibuang perkara itu dan menjadikan mereka ini ditentukan agenda negara mereka mengikut term-term yang ditentukan oleh rejim Zionis Israel. Itu sebenarnya yang sedang berlaku sekarang. Jadi orang di Palestin dan rakyat negara-negara Arab ni sebenarnya rakyatnya perlukan kepada bantuan dan sokongan untuk terus berjuang mempertahankan yang asal. Sekarang ni desakan daripada Zionis ialah untuk mengubah
situasi asal di mana kita bersatu untuk satu tujuan, bersatu untuk mengembalikan keadilan, mengembalikan kemanusiaan dan sebagainya. Zionis ingin mengubah perkara ini seolah-olah tidak jadi isu. It's not an issue. Yeah. Rompakan ini bukan isu. Kami wujud di sini secara haram bukan isu. It's normal. Kan? Dan segala yang kami buat dengan mencetuskan peperangan, dan kita tahu sebenarnya konflik-konflik seperti di Syria, di Yaman, di Lebanon dan sebagainya, kita tahu siapa di belakangnya. Yeah. Kan? Dan benda bukan susah nak dikaji. Bila kita kaji, kita boleh lihat fingerprints of Zionists berada di sebalik konflik-konflik ini. Mereka mahukan wilayah ini bergolak supaya kita tidak boleh menyokong, tidak boleh bersatu dan menyokong perjuangan yang dilakukan oleh frontliner kita di tanah Palestin. Agendanya kadang-kadang walaupun ia menuju ke arah satu benda, tetapi kita dapat lihat dengan jelas dan sebagainya. Ustaz menyebut berkaitan dengan normalisasi. Kita tahu perjanjian normalisasi antara Bahrain dan juga Israel, dan ia juga memberi, kalau kita nak melihat kepada bagaimana ia memberi tamparan besar untuk rakyat Malaysia dan juga masyarakat Islam seluruh dunia khususnya. Kalau Ustaz boleh perjelaskan lagi dengan lebih lanjut berkaitan dengan normalisasi ini, supaya kita faham dan juga kita dapat menilai apa yang perlu, apa yang tidak perlu berlaku dan juga apa yang sedang berlaku ketika ini. Jadi kita faham kewujudan Zionis Israel di negara yang mengambil secara haram tanah Palestin ini sebagai satu tindakan yang tidak diterima. Tidak diterima oleh orang Islam, bahkan tidak diterima oleh dunia antarabangsa. Jadi mereka ingin mengubah, maknanya daripada sebuah entiti haram menjadi entiti yang sah. Seperti mana-mana negara lain. Jadi jika itu berjaya diubah, terpadamlah segala isu yang kononnya orang tuduh mereka ni. Mereka ni mengambil tanah, mengambil itu, menghalau, menyebabkan berlakunya imigran keluar, pelarian sebagainya. Terputus isu, terpadam sebab kami sah. Apa yang kami lakukan ini sah. Dan itu yang cuba dicapai melalui normalisasi yang dibuat oleh Israel khususnya dengan negara-negara Arab ini. Kan? Jadi normalisasi yang dilakukan ini sebenarnya serampang beberapa mata. Dan bagi mereka, tujuan akhir mereka ialah wujudnya mereka secara sah dan wilayah ini secara keseluruhannya duduk di bawah pengaruh Israel. Dan ini yang dinamakan sebagai projek Israel Raya, the Greater Israel. Jadi projek Israel, mereka tahu mereka tidak boleh hidup dalam satu wilayah yang dikelilingi oleh musuh. Sedangkan mereka duduk at the middle of orang Islam. Orang Islam ni bermusuh dengan Zionis. How do we change? Bagaimana mengubah enemy ini menjadi kawan? Supaya kita boleh hidup bukan dalam situasi yang hostile. Jadi dengan itu perlu melakukan normalisasi. Apa yang ditawarkan? Apa yang ditawarkan? Sebab itu ini secara jelas juga, dan kita lihat memang ada perbezaan antara rakyat di negara-negara yang melakukan normalisasi ini dengan kepimpinannya. Di mana kepimpinannya dengan mudah boleh menerima. Dan sebab apa kita boleh faham, maknanya perkara yang dilakukan normalisasi ini, deal-deal ini sebenarnya sudah lama berlaku. Dan rakyat pun tahu sudah lama berlaku. Cuma berlaku di bawah meja, berlaku di sebalik tabir. Kini dirasmikan saja. Dan rakyat menolak. Rakyat menolak. Kita boleh tengok di negara-negara Arab, mereka kata macam mana kita boleh menerima musuh yang merampas tanah air kita, melakukan penzaliman ke atas saudara kita dan sebagainya sebagai sahabat baik. Kononnya di atas nama keuntungan ekonomi, kan, keuntungan keselamatan, keuntungan teknologi dan sebagainya lah. Dan janji-janji yang saya rasa sebenarnya janji palsu. Dan dalam sejarah Zionis, dalam sejarah dunia sekalipun, kalau kita tengok, tidak pernah sebenarnya rejim Zionis ni merupakan rejim yang menghormati perjanjian. Adalah bodoh sebenarnya bagi satu-satu pihak menerima perjanjian dengan Zionis. Sejarah-sejarahnya, track record tidak ada menunjukkan mereka honor agreement yang mereka buat. Semua mereka langgar. Kan, cakap lain buat lain. Perkara biasa, ialah perompak, kan. Jadi kita pun kadang tak faham. Jadi boleh saya sebut di sini apa yang saya nak lontar menurut kajian kami melihat kerajaan-kerajaan yang ada, mengapa mereka boleh melakukan normalisasi ialah kerana wujudnya proksi-proksi Zionis itu sendiri. Dalam negara-negara yang melakukan normalisasi ini. Dan ini tidak sepatutnya berlaku. Mengkhianati rakyat, mengkhianati perjuangan di Palestin, bahkan mengkhianati umat dunia seluruhnya. Kita bagi tahu orang lain pun, walaupun orang bukan Islam, mereka melihat apa yang dilakukan oleh Zionis it's not fair, tidak berperi kemanusiaan, salah secara undang-undang, kan. Jadi patut ditolak, patut di-reversekan apa yang berlaku ini. We have to find a solution for that. Macam mana boleh tiba-tiba kita kata normalkan, kan. Jadi macam mana perkara yang pelik boleh diterima bermakna wujudnya proksi yang memeterai
kan perkara ini. Dan itu yang sedang berlaku dan kita risau ianya juga mungkin berlaku ke negara-negara lain. Kita hari ini alhamdulillah Malaysia sehingga ke hari ini masih kekal berpendirian tidak mengiktiraf Israel. Masih begitu. Tetapi kita ialah maknanya ada kemungkinan juga mungkin boleh berlaku di negara-negara yang lain. Proksi membawa kepada satu sudut konspirasi dan seterusnya berlakulah satu bentuk politik dalaman yang mencetuskan normalisasi dan sebagainya. Ini satu perkara yang berlaku dalam dunia hari ini, Ustaz. Tetapi seperti yang Ustaz sebut tadi, Malaysia tetap dengan pendiriannya, tetapi bagaimana kalau Ustaz nak melihat kepada bahawa tiadanya ataupun sokongan kepada normalisasi ini dapat disekat ataupun untuk memastikan bahawa janji-janji yang dinyatakan seperti Ustaz sebut tadi kita tak boleh percaya pun. Tetapi dalam masa yang sama bila nak ke depan ni orang akan melihat kepada sesuatu yang positif dan sebagainya. Kita nak menolak kepada perkara yang positif itu kepada sesuatu dalam bentuk perjuangan dan sebagainya. Kita tahu rakyat Palestin, rakyat negara-negara yang terjejas ini begitu sifatnya, tetapi bagaimana untuk memastikan bahawa golongan-golongan proksi ini mendengar suara-suara dunia ini, suara-suara negara-negara seperti Malaysia ini. Ya, sebab tu saya kira fungsi dan peranan yang dimainkan khususnya oleh badan-badan bukan kerajaan dan badan-badan kemanusiaan ini penting. Dari dua sudut. Kan yang pertama ialah mungkin yang macam kita maklumlah dari sudut memberikan bantuan secara realnya lah, bantuan makanan, bantuan pendidikan, bantuan dana untuk orang-orang di sana tidak terlalu terdesak. Dia kita faham maknanya kadang-kadang orang di Gaza yang pun paling kuat sekalipun bila dah dicekik dengan terlalu dahsyat mungkin juga akan menyerah. Jadi sekiranya kita memberikan bantuan dan sebagainya, mereka ada menyambung lifeline lah, menyambung talian hayat mereka untuk bertahan lagi. Satu. Dan yang kedua, sebenarnya fungsi badan-badan kemanusiaan dan badan-badan bukan kerajaan ini untuk educate, untuk memberikan gambaran sebenar apa yang sedang berlaku. Sebab mungkinlah maknanya sebagai di peringkat kerajaan ada perkara-perkara yang mungkin tidak dapat nak dilakukan, kan? Tetapi di peringkat masyarakat, kan, masyarakat kita boleh buat banyak perkara untuk kita explain. Dan sekiranya kita berjaya memahamkan ataupun maknanya badan-badan ini berfungsi untuk memahamkan, educate, awareness di kalangan masyarakat bahawa untuk solution, untuk kembali kepada apa yang kita nak, untuk menyelesaikan konflik yang berlaku, mengembalikan kemanusiaan, menghilangkan konflik, it must come from our own strength. Kita tidak boleh berpegang dan percaya kepada janji musuh. Okey, dia kata dia nak bagi kita roti, dia nak bagi kita keselamatan, dia nak bagi... No. Kita kata jika kita inginkan makanan, kita datangkan daripada usaha kita sendiri. Kita bangunkan kekuatan kita. Kita bangunkan ekonomi kita. Kita bangunkan mungkin keselamatan kita. Kita bangunkan kemampuan pendidikan kita sendiri dan sebagainya. Hanya itulah yang boleh menyelesaikan konflik-konflik yang sedang berlaku ini. Kalau umat Islam di seluruh dunia faham, kita akan bersegeralah maknanya untuk membina pelbagai kemampuan. Sehingga jika ditawarkan oleh musuh pelbagai gula-gula, istilahnya kan, pelbagai janji-janji pun dan sebagainya, kita akan mendesak kata kenapa kita perlu kepada semua ni? Adakah kita terlalu lemah sehingga kita perlu bergantung kepada musuh kita? Jadi orang-orang yang mungkin berkawan dengan musuh ni akan tunduk sekiranya desakan begitu kuat kan daripada rakyat. Dan dia kata, yalah, kalau dia nak lawan pun dia akan akan kalah juga. Kan? Desakan daripada rakyat inilah suara yang sebenar, yang membangunkan kekuatan sebenar. Kenapa nak kena import makanan daripada Israel? Kenapa nak kena import teknologi daripada Israel? Kita boleh bangunkan teknologi kita sendiri. Dan ini yang sepatutnya berlaku. Dan sebenarnya cabarannya ialah rejim Zionis Israel akan menghalang perkara ini. Sebab itu dia inginkan perang kekal di Yaman. Orang-orang Yaman orang yang cerdik. Orang-orang di Syria orang yang ada potensi dan sebagainya. Tapi dalam keadaan macam ni, potensi ada pun tak guna. Tak boleh nak dibangunkan. Dan mereka inginkan keadaan ini kekal begitu. Ustaz, ini mungkin soalan yang biasa kita dengar, tetapi mungkin soalan daripada marhain juga untuk kita faham. Mungkin ia soalan yang mudah. Kita tahu
kekejaman, penindasan itu berlaku dan ia jelas bila kita bercakap berkaitan dengan hak asasi manusia dan sebagainya. Kita ada badan-badan dunia yang mungkin hebat kita canang-canangkan sekarang ini. Tetapi secara mudahnya orang akan bertanya, kenapa tak selesai isu-isu seperti ini? Kenapa tak ada jalan penyelesaian? Tidak ada perjanjian yang menyebelahi pihak yang sepatutnya. Contohnya, secara mudah kalau ada pertanyaan seperti itu, apa yang perlu kita jawab, Ustaz sebenarnya? Secara mudah ya. Mungkin bagi saya dari satu sudut permainan ataupun perlawanan ni perlawanan yang panjang. Ya. Dia satu perjuangan yang panjang. Kalau kita menginsafi dan melihat sendiri perjuangan rejim Zionis pun, mereka bukan dapat negara haram Israel itu dalam tempoh yang pendek. Beratus-ratus tahun. Melakukan pelbagai usaha, bukan sekadar ketenteraan. Mungkin orang melihat kepada ketenteraan dia sahaja. Tapi dia tak nampak kekuatan hubungan diplomatiknya dengan US. Kekuatan ekonominya untuk itu, ini dan sebagainya sehingga membolehkan dia kekal wujud walaupun haram. Bukan senang. Nak kekal wujud sebagai sebuah entiti yang haram ni bukan senang. Jadi sama juga. Jika kita faham bahawa perjuangan untuk mengembalikan balik kepada keamanan dan keadilan dan menghilangkan penindasan ini dalam tempoh yang pendek memang mustahil. Diperlukan kepada tempoh yang panjang dan usaha yang bersepadu. Kadang-kadang memang betul banyak orang cuba buat itu, ini dan sebagainya, tapi buat secara runcit, bukan buat secara terancang. Umat Islam masih lagi tak boleh nak bersatu, melakukan satu blueprint terancang. Ada orang yang baik cuba tolong, mungkin usaha peribadi, usaha badan tertentu, usaha negara tertentu. Kenapa tidak ada usaha yang bersepadu di kalangan negara Islam? Dan saya rasa juga tidak dinafikan wujudnya usaha daripada pihak Zionis sendiri yang akan cuba menghalang perkara-perkara begitu. Mereka tak nak kita maknanya buat plan yang integrated, holistic, dan menggabungkan cooperation with all Islamic countries dan sebagainya. Mereka akan cuba gagalkanlah. So begitu. Tapi saya rasa itu yang diperlukan dan it is going to take time. Diperlukan masa. Dan kita perlu percaya bahawa perjuangan ini panjang dan mungkin kita perlu berfikir secara generation. Bukan di generasi kita. Kita menyediakan generasi akan datang yang lebih baik, memahami isu ini dengan baik dan bertindak dengan lebih cerdik untuk melawan musuh yang sangat cerdik. Ya. Dan Ustaz, adakah kesilapan yang berlaku ataupun suasana yang berlaku ini disebabkan oleh kelemahan di pihak kita dan juga masyarakat Islam itu sendiri ataupun kekuatan di pihak Zionis Israel? Pada pandangan saya lah, ini setelah kajian yang panjang, kadang-kadang secara sepintas lalu kita rasa macam lemahnya kita berbanding Israel. Mereka. Kan kita ni pakai waste nak pergi ke mana-mana, rupa-rupanya itu waste produk daripada Israel. Kalau tak ada waste ni tak sampai saya ke Astro ni misalnya kan. Terlalu bergantungnya kita kan dengan teknologi mereka, jadi kita rasa very inferior. Tetapi jika kita betul-betul faham, because bila kita kaji kita akan betul-betul faham. Bila kita betul-betul faham, kita akan nampak actually mereka juga ada banyak kelemahan. Mereka juga ada banyak kekurangan. Kan? Dan dari banyak sudut kita sebenarnya boleh melakukan usaha-usaha yang setanding. Kan? Misalnya untuk mendapatkan sokongan, kan? Untuk memiliki kemampuan ekonomi dan sebagainya, untuk mengembalikan balik status asal kan, yang telah dijajah, kan? Menghilangkan penjajahan rejim Zionis ini. Sebagaimana saya rasa pengalaman kita di Malaysia, kita juga mengalami trauma penjajahan yang lama daripada zaman Portugis, Belanda, British. Kalau kita kembali ke zaman atuk-atuk kita, mungkin dia kata mustahil nak hilangkan penjajahan ni. Tapi alhamdulillah hari ini kita hidup memerintah sendiri, membangunkan negara kita dengan tangan kita sendiri. Kan? Jadi saya rasa perkara yang sama boleh berlaku. Tidak ada orang yang kuat selamanya dan tidak ada orang yang lemah selamanya. Cuma kemahuan atau kehendak ada atau tidak pada kita semua. Itu boleh berlaku, tetapi kita perlu faham juga yang bahawa mungkin penjajahan dahulu tidak sama dengan penjajahan di era moden sekarang ini. Tapi di akhir sekali Ustaz, kita faham banyak NGO dan juga memainkan peranan yang cukup penting, terutamanya di Malaysia. Sebagai sebuah NGO di Iris Institute contohnya, apa yang Ustaz mahukan bersama dengan tim khususnya, selain daripada membuat kajian dan juga berbicara dengan perkara ini, tetapi bagaimana untuk Ustaz pastikan bahawa apa yang kita bincangkan, apa yang dimahukan oleh Iris ini sampai kepada negara-negara ini dan dunia mendengar, khususnya untuk sama-sama kita bergerak bersatu padu, kebersamaan itu ada dalam memastikan bahawa adanya merdeka
bagi negara-negara ini? Ya, kami memang di IRIS khususnya dan juga mungkin ada juga badan-badan lain yang saya kenal memang menumpukan kepada memahami akar masalah. When we don't know the root of the problem, kita akan buat penyelesaian yang tempelan. Penyelesaian yang sebenarnya mungkin pakai plaster, makan Panadol, tetapi sakit sebenar masih ada di situ. So, fokus kajian kami dan fokus apa yang sebenarnya perlu kepada umat Islam is to understand the root of the problem. Dan kalau contohnya juga untuk memahami siapakah yang jahat, kita juga perlu faham siapa yang dalang sebenar. We can see so many actors on the stage, but do we know who is the real culprit? Adakah kita kenal siapa dalang sebenar? Ini yang sebenarnya masalah kepada kita. Mungkin itu juga punca kenapa lama kita buat macam-macam, tak terjejas. Sebab kita tidak attack the real problem. Kita tidak attack the real culprit. Dan untuk memahami perkara itu, kita perlu kepada satu kajian yang tersendiri. Dan keluar daripada framework yang mungkin digunakan. Dan saya secara terus terang saya nyatakan di sini juga, secara akademiknya, Zionis juga menguasai banyak benda. Mereka akan mengekang daripada kita memahami isu ini secara betul. Akhirnya kita akan pusing, kita faham balik cara yang mereka nak. Dan saya boleh bincang dengan kawan-kawan dalam dunia akademik pun mengakui perkara ni. Kawan-kawan pensyarah dan sebagainya, dia kata dia akan blok. Jadi ini saya rasa satu perjuangan bukan sahaja IRIS, tetapi semua orang yang ingin memahami perkara ini. Dan kami sendiri memang melakukan kajian ke situ, dan kami berharap lebih ramai orang Islam dan juga orang lain di seluruh dunia understand the real problem, because only bila sekiranya kita faham the real problem dan nampak perkara sebenar, baru kita boleh fikirkan solution yang sebenar, dan barulah akan berlakunya real change on the ground. Sekiranya tidak, kita akan mungkin mengulangi hari ini perang, tahun depan perang lagi, tahun seterusnya serangan lagi, dan kita mungkin berulang perkara itu. Tidak menyelesai. Badan seperti IRIS Institute ini sangat penting untuk kita. Kadang-kadang mungkin kita sekadar membaca sepintas lalu, tetapi ada kajian-kajian yang lebih mendalam untuk kita faham secara total berkaitan dengan isu dan permasalahan dunia yang berlaku. Seperti yang Ustaz nyatakan tadi, dia bukan sahaja gerak gempur kerja Zionis ini bukan sekadar fizikal semata-mata ketika ini, tapi dia boleh menghapuskan ataupun melenyapkan perkara-perkara lain, terutamanya pemahaman kita menerusi maya dan sebagainya, termasuk dari segi apa yang kita faham sebelum ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz, saya rasa cukup jelas, tapi mungkin kita akan bersama-sama lagi untuk kita mengupas lagi dengan lebih details, dengan lebih dalam berkaitan dengan sesuatu isu, terutamanya untuk kita melihat bagaimana kebersamaan kita, kesepaduan kita, rakyat Malaysia dan juga seluruh dunia dengan masyarakat Islam yang lain, untuk memastikan bahawa kita merdeka di bumi kita, tetapi kita pastikan masyarakat dan juga rakyat Islam lain merdeka di bumi mereka. Saya Ihsan Dahaya, sekian agenda awal ni. Assalamualaikum dan jumpa lagi.